Baru-baru ini Razali ini adalah Ketua Penerangan Bersatu. Razali Idris, Ketua Penerangan Bersatu yang menggantikan Wan Saiful Wan Saiful menggantikan Wan Saiful, telah mengeluarkan satu kenyataan semalam. Kenyataan itu mengatakan bahawa SPRM perlu mengambil tindakan. SPRM perlu mengambil tindakan terhadap menyiasat dakwaan mengatakan bahawa kerajaan ini telah memberi 54,000 kerakyatan kepada warga China, dia kata. SPRM perlu mengambil tindakan drastik dan tegas. Baik. Razali PAS diberi tempoh 24 jam memohon maaf tarik semula dakwaan. Ahli Parlimen Kepong Lip Eng memberi masa 24 jam kepada Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris dan PAS untuk membuat permohonan maaf secara terbuka dan menarik semula dakwaan berhubung pemberian kerakyatan kepada 54,000 warga China. Menurut Lim, kenyataan berbau fitnah serta mempelekehkan kedaulatan negara itu masih diterukan oleh Razali dan PAS. Walaupun pihak kerajaan sebelum ini telah menafikan dakwaan tersebut sejak ia pertama kali muncul. Justru itu, saya memberi tempoh 24 jam kepada Razali dan PAS yang membuat kenyataan palsu, berbau fitnah dan bina jahat supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik kenyataan berkaitan atau pihak saya akan membuat laporan polis terhadap mereka. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padahnya, kata Lim dalam satu kenyataan. Semalam Razali berkata Bersatu tetap mahu Suruhanjaya pencegahan rasuah menyiasat dakwaan 54,000 warga Cina diberikan kerakyatan Malaysia. Gesaan yang sama dibuat di akaun Twitter PAS Pusat pada hari sebelumnya, 28 Ogos. Dakwaan yang muncul kali pertama di media sosial bulan lalu menyebut 54,000 warga Cina berkenaan akan diberi kerakyatan supaya menjadi pengundi DAP. Tanpa mengukuhkan bukti terhadap dakwaan itu, Razali berkata siasatan perlu dibuat terhadap kementerian, menterinya Saifuddin dan juga JPN. Mengulas kenyataan ini, Lim berkata kenyataan tersebut telah melanggar akta di bawah Seksyen 499, 504, 505B, 505C Kanun Kesiasaan, yang ini berkenaan dengan, kalau tersilap saya, berkenaan dengan keamanan. Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 41 dan 8A Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Pada 18 Ogos, JPN telah menafikan dakwaan 54,000 permohonan kerakyatan belum selesai melibatkan warga China. Ia menjelaskan bahawa dakwaan itu timbul susulan sidang media Saifuddin yang disampaikan 8 Januari lalu dan telah dimanipulasikan melalui satu video tular. Jumlah 54,000 tersebut adalah merujuk kepada jumlah permohonan dari 2017 sehingga 2022 meliputi pelbagai permohonan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dan dari pelbagai latar belakang keturunan dan negara asal. Berdasarkan rekod, daripada 2019 hingga 2023 lalu hanya 45 individu China dianugerahkan kewarganegaraan secara keseluruhan. Perkara 119 sub 1 mengikut negara asal, kata JPN. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau tak fitnah itu bukan PAS lah. Kenapa pula Lim tadi ahli Parlimen Kepong yang nak saman? Okay. Lim Eng pula yang nak saman. Kenapa pula dia yang nak saman tuan-tuan? Apa kaitan? Kenapa pula dia nak saman dalam isu ni? Dia macam ni. Lim Eng ni daripada parti yang dikatakan, Lim Eng dia PI lah, yang dikatakan bahawa mereka yang 54,000 ni dibawa oleh kerajaan Malaysia, oleh Saifuddin Nasution katanya, ke dalam Malaysia daripada China, sebab dia kata DAP kan China kan. Dia punya logik macam tu lah. Logik bodoh akal orang PAS macam tu lah kan. Kemudian dia kata, dia orang ni dibagi kewarganegaraan untuk mengundi DAP supaya mereka menang. Kenali kata, aku bagi korang 24 jam, tarik balik dakwaan atau aku akan saman. Mewakili, buat laporan polis satu hal, ni dipanggil criminal defamation. Jenayah fitnah di bawah kanun keseksaan. Razali Idris boleh dikenakan jenayah fitnah di bawah kanun keseksaan sebenarnya. Sebab itu sekarang ini saman tersebut, kalau bukan saman lah, tapi laporan polis tersebut akan dilakukan terhadap PAS, akan dilakukan terhadap Razali Idris. Dua orang ini akan menghadapi perkara tersebut, saman tersebut ataupun laporan polis tersebut. Cuma isu dia, PAS Pusat, siapakah yang meluluskan kenyataan tersebut? Itu jadi persoalan. Tapi itu bukan satu masalah yang besar pun. Kalau laporan polis dia buat, bagi saya kalau saya Lim, saya buat je laporan polis. Tak payah nak tunggu 24 jam.
Bagi saya, Lim buat laporan polis je. Tak payah tunggu 24 jam. Saya rasa esok dia akan buat laporan polis berkenaan dengan perkara ini. Maka tunggulah. Terutama admin PAS tu, tunggulah kenyataan anda. Okay? Tunggulah nasib anda. Okay. Kan? Ada yang kata baru-baru ni tuan-tuan. Fahmi Fazil tu lembik. Tapi semalam kenyataan daripada media lah. Tentang perkara ini. Wartawan kanan. Ada beberapa wartawan kanan, dia keluar kenyataan ini berkenaan dengan Big Brother. Saya baca kenyataan Big Brother ni. Ya, dia tengah loading. Slow pula ni, Astro Awani. Kenapa Astro Awani keluarkan cerita ni tuan-tuan? Astro Awani dah koyak dah. Kan, dia antara Astro Awani ni paling teruk bantai kerajaan tau. Astro Awani jangan kata saya tak tahu berapa banyak PN bayar anda. SKM harus berhenti daripada bertindak sebagai Big Brother, wartawan kanan. Kami sama sekali tidak akan bersetuju dengan SKMM yang kebelakangan ini bertindak seolah sebagai Big Brother abang besar dengan sewenang-wenangnya menyingkat kandungan dalam talian. Kami bimbang sejak akhir ini pengamal media telah dipanggil oleh SKMM untuk memberi penjelasan mengenai kandungan yang mereka bawa melalui portal berita dan laman-laman dalam talian mereka. Ini saja saya nak cerita lah tuan-tuan. Ini cerita panjang tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Sebenarnya tindakan dah diambil dah. And that's why kenapa wartawan-wartawan kanan tu keluar kenyataan SKMM jadi Big Brother. Sebenarnya tuan-tuan yang tak tahu tindakan-tindakan bila kita lihat komplain dan sebagainya ada. Oh, lambat dah tindakan tu. Dia bukan masalah lambat atau cepat. Dia orang keluar tu tuan-tuan baca tu berapa saat. Dia bukan berapa saat tu tahu. Dan kenyataan tu banyak. Oh, surat khabar tu bukan satu. Statement tu bukan satu, banyak. Dan kalau tuan-tuan tak perasan 2 hari lepas, tuan-tuan pergi ke Fahmi Fazil punya page, tuan-tuan tak tahu 2 hari lepas dia berjumpa dengan TikTok. Perjumpaan itu sangat relevan sebenarnya, sangat besar. Kenapa? Apa perjumpaan itu tentang apa is? Yang tu saya tak nak cerita lah. Tapi itu dalam page beliau, tuan-tuan pergi tengok kenapa dia jumpa dengan TikTok. Kenapa dia jumpa? Bukan TikTok dia jumpa dalam TikTok, tak. Dia jumpa dengan pegawai atasan di TikTok tu sendiri. Kenapa? Apa sebab? Ada sebab dia. Yang tu saya tak cerita lah. Tetapi benda ini akan berlaku insyaAllah hujung tahun ni. Sama juga dengan Meta. Hari tu ada perjumpaan dengan Meta yang buat Facebook, Instagram, WhatsApp ni semua ada perjumpaan dengan Meta. Dan juga perjumpaan dengan siapa? Telegram. Sebab apa? Telegram, bukan Telegram je lah. Facebook dan juga Meta lah. Meta dan juga TikTok ni. Ada di antaranya menyiarkan konten-konten yang tidak sepatutnya. Yang sepatutnya disekat di dalam negara-negara ini. Untuk makluman, macam kita punya konten ni, Meta, dia ada Meta Malaysia, dia ada TikTok Malaysia. Dia ada yang regulate kita ni orang Malaysia. Dia ada. Termasuklah yang menyekat akaun saya ni, ada. Kan? Orang Malaysia, dia ada sebenarnya dalam TikTok tu. Tapi dah tak ada lah, dalam Malaysia tak ada. So, apa-apa hal sekarang ini kita kena pergi ke Filipin kena bagi arahan dekat Malaysia. So, dia jauh untuk TikTok. Meta, dia ada dekat Singapura. Tetapi kerajaan is taking charge sekarang ini. So, bila kerajaan tegas, bila dikatakan dia tak buat apa, Fahmi Fazil dikatakan lembik. Bila sekarang dia ambil tindakan, dia mula tegas, SKMM mula tegas, wartawan kanan mula panas. Dia simple je tuan-tuan. Kalau kau tak nak terbakar, jangan main api. Itu saya cakap kepada wartawan-wartawan kanan ni. Tak nak terbakar, jangan main api. Itu saja. Tak nak terbakar, jangan main api. Kalau takut terbakar, jangan main api. Sanusi cuba menggoda Zahid dengan cara apa? Itu menarik cerita kita malam ini. Pertama sekali, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-66 tahun esok 31 Disember. Siapa yang pergi Putrajaya esok, pergi ke dia sambutan tahun ini akan dilakukan di Putrajaya. Tahun ini sambutan dilakukan di Putrajaya, tetapi tempat-tempat lain, negeri-negeri lain juga ada, termasuk dataran mereka pun ada. PMX akan ada dataran mereka, tetapi sambutan besar-besaran akan berada di Putrajaya. So, Putrajaya pun ada, dataran mereka pun ada. So, 2 tempat lah I think PMX akan ada. Lepas itu, negeri-negeri lain pun akan ada mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Now, sambutan Hari Malaysia, 16 September pula akan berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak. Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak pada 16 bulan September. Antara lain yang akan menghadiri adalah PMX sendiri dan juga menteri-menteri daripada kerajaan perpaduan juga, termasuklah daripada Sabah dan Sarawak. Of course akan menyertai program tersebut insya-Allah pada 16 bulan September.
Dan insyaAllah saya ada. Salam reformasi, salam lawan tetap lawan LTL kepada semua. Thank you yang terus hadir, terus support, terus like, subscribe kita punya program pada malam ini, insyaAllah.